Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Dataran Kemerdekaan Salam, sebentar lagi rehearsal untuk persediaan menyambut kemerdekaan akan bermula. Akan kedengaran jeritan-jeritan dari tentera dan pelbagai agensi kerajaan negeri. Dan mendengar. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan. Hari ini nak berkongsi pasal peribahasa ikut hati mati, ikut rasa binasa. Perkongsian peribahasa ini tidak langsung bermaksud kami nak mengatakan kami betul, tidak. Dia hanya sekadar perkongsian dari perspektif yang berbeza. Saya ingin menzahirkan, meluahkan pandangan dari sudut pandang yang berbeza. Pertamanya, umumnya peribahasa ini bermaksud bila kita bertindak tanpa berfikir, tanpa menggunakan akal, bersedialah menerima keburukan, kemudaratan. Maka setiap kali kita nak bertindak, kita gunakan akal yang diberi Tuhan untuk memikirkan keburukan dan kebaikan atas apa yang kita lakukan. Tapi pada masa yang sama, kata orang, listen to your heart, not your head. Kalau kita mendengar apa kita fikir, agak-agaknya juga menimbul kemudaratan. Pertamanya saya nak bawa pasal kehidupan ini adalah pasal kepercayaan. Apa yang kita fikir, apa yang minda tentukan. Setiap apa yang kita lakukan, sikap kita datang dari minda. Minda itu dua, minda sedar dan minda tidak sedar. Tetapi kehidupan kita adalah minda tidak sedar, minda separa sedar. 90% apa yang kita lakukan datang daripada minda separa sedar, subconscious mind. Apa jugalah yang kita lakukan, sesuatu yang kita suka, percaya. Tidak pernah kita melakukan kehidupan kita, kita harus memikirkan pro and con-nya, kita harus memikirkan keburukannya. Bila kita memikirkan keburukannya, kemungkinan besar tidak melakukan itu ada. Sedangkan pemikiran sedar ini, minda sedar inilah pemikiran yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan, pengalaman dan pandangan kita terhadap suatu perkara. Dia boleh membawa kepada tidak melakukan. Bagaimana kita mencipta ataupun membuang kelaziman yang tidak baik? Ia adalah daripada minda sedar, berfikir secara logik, apa yang kita lakukan tidak baik. Bagaimanakah kita membuang fobia? Dia adalah cara kita berfikir, mencipta alasan kenapa kita tidak harus fobia. Jadi saudara-saudari sekalian, minda sedar sentiasa boleh mencipta alasan dan andaian ataupun kepercayaan serta bagaimana kita bertindak. Sedangkan minda separa sedar, kita hanya melakukan. Kita hanya melakukan apa yang kita percaya. Kepercayaan itu tidak pernah menyebabkan kita tidak mahu. Itu satu. Keduanya adalah kehidupan ini pasal minda separa sedar lah. Ia adalah apa yang kita biasa. Dia ada kelaziman. Kalau makan yang biasa, kalau berkawan dengan orang biasa, kalau ke mana-mana gunakan jalan yang biasa. Segala-galanya biasa. We are habitual creature. Apa yang kita biasa lakukan. Tidak ada orang sentiasa melakukan yang luar biasa. Hari-hari benda baru, tidak. Jadi habit itu menentukan kita siapa, bukan cara berfikir. Jadi kunci dia suara hati, mau, suka dan percaya. Kalau kita faham suatu kebaikan, kalau tak suka belum tentu kita buat. Kalau kita tahu keburukan tapi jadi amalan, habit kita belum tentu kita tinggalkan. Jadi misalnya kalau kita memandu, mula belajar memandu itu adalah sedar, minda sedar. Tetapi bila dah pandai tu, ia adalah minda separa sedar. Dia bagaimana kita memandu kebiasaan. Kalau memandu tu biasa bunyi horn je lah. Saya sering cakap anak-anak, kalau memandu, apa habit yang kita cipta? Apa habit yang kita cipta? Kalau suka laju, lajulah pemanduan kita. Jadi semuanya pasal separa sedar. Kalau saya bercakap ni pun, saya cakap apa yang saya nak cakap. Tapi bagaimana saya bercakap, tonasinya, expressionnya, nahunya, istilahnya, sintaknya, bahasa mindanya, ia adalah kelaziman. Selalu saya cakap, ciptalah kelaziman, habit yang baik supaya kita bercakap dengan istilah yang baik,
istilah yang meyakinkan. Kita berbeza dengan orang, salah satu daripadanya cara bercakap lah, kelaziman kita bercakap. Ketiga, kehidupan ini adalah pasal kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Dia bukan IQ, bukan apa yang kita fikir. EQ itu adalah kesedaran diri, apa yang kita ada, apa yang tidak ada. Ia adalah motif dan empati, kepercayaan. Sedangkan SQ itu pula adalah hidup kerana dosa dan pahala. Hidup kita selepas mati. Maka kita sentiasa mencipta, percaya kebaikan itulah segala-galanya. Sikap kita di dunia ini menentukan bagaimana kita di akhirat. Jadi EQ dan SQ itu tentulah yang benda yang kita suka dan percaya, yang menjadi kelaziman kita. Bila dah percaya, tidak ada yang boleh mengatasinya. Sedangkan IQ itu, dia boleh mencipta alasan. Dia boleh tidak mahu, tidak suka. Segala-galanya gunakan IQ, segala-galanya kita nak fikir, segala-galanya lambat. Mandi fikir IQ, lambatlah. Makan fikir IQ, lambatlah. Jadi kalau bertindak, segala-galanya nak berfikir, nanti dulu mesyuarat. Nanti fikirkan buruk dan baiknya. Tidak. Kita lakukan kerana kita percaya dan yakin. Itu saja. Ia adalah kepercayaan. EQ dan SQ. Keempat, kehidupan ini adalah moving toward. Moving toward itu tentulah yang kita mahu dan suka. Kita tidak melakukan kerana tidak suka. Kita melakukan kerana kata hati. Kita percaya. Saya nak beri contoh lah. Bila kita berkawan dengan seseorang yang menjadi pasangan hidup kita sekarang, ketika itu dia hanya kita suka. Kalau ada sekelumit lah perasaan tidak suka, ataupun ada perasaan dia tak menerima cinta kita, memang takkan jadi pasangan kita sekarang. Segala-galanya moving toward. Kalau adalah perasaan nak ke dia dengan aku ni, sesuaikah aku dengan dia ni, layakkah aku dengan dia ni, layakkah dia menjadi pasangan kita. Ketika itu, kalau ada sekelumit itu, bukanlah pasangan kita sekarang. Ketika itu adalah moving toward, yakin dan percaya. Suara hati. Kata hati. Rasa. Tak fikirlah. Fikirlah dia mana, macam-macam fikir kan. Tak ada. Segala-galanya kehidupan moving toward. Moving toward adalah suara hati. Kelima, kehidupan ini hidayah, saudara. Hidayah. Suara hati. Kata Agnan Okta, satu pujangga dari Turki. Hidup adalah pasal conscience. Hidup adalah pasal apa yang diberi petunjuk. Banyaklah petunjuk Tuhan bagilah. Banyaklah petunjuk keburukan dan kebaikan. Maka petunjuk itu hidayah Tuhan. Seharusnya tak fikirlah. Kenapa harus berfikir pula segala petunjuk yang kita dapat ni? Petunjuk kebaikan banyak, petunjuk kebaikan ini. Kita melihat orang baik, maka itu petunjuk. Harusnya kita berlaku baik. Kita diberi petunjuk kejahatan, itu juga petunjuk. Janganlah melakukan lagi. Jadi kalau kecemerlangan itu yang diberi petunjuk, maka kita harus mencipta kecemerlangan. Kalau kebaikan itu petunjuk yang kita dapat, kita harus melakukan kebaikan. Perlukah kita berfikir lagi menggunakan akal? Tidak. Saudara-saudari yang saya raikan, IQ sentiasa boleh menolak hidayah ni. Selagi kita bergantung pada akal, sentiasa boleh mencipta, tidak melakukan. IQ adalah kebolehan mencipta alasan. Jadi jangan dengar sangat IQ ni. Tapi kadang-kadang perlulah memikirkan, merumuskan bagaimana yang terbaik. Tapi setiap kali tindakan kita, dengarlah suara hati. Dengarlah rasa kita. Itu adalah hidayah. Saudara-saudara sekalian, semoga berfaedah. Darling, ada apa-apa nak cakap ke? Oleh itu, ikutlah kata hati kita. Jangan banyak-banyak sangat nak fikir. Jangan fikir banyak sangat. Bermula dengan ya. Kalau kita bermula dengan tidak, memang adalah mungkin tak berlaku, adalah mungkin tidak berjaya. Jadi ikut kata hati mati, ikut rasa binasa, betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.